بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاء أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan pelbagai nikmat, mampu bernyawa, menghirup udara, bergerak, mencerap segala panca indera, dan Allah jadikan kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan Allah kekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita
untuk sama-sama membukakan kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid pada bicara ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Ada setengah ulama memanggilnya ilmu kalam. Dan utamanya kita faham ialah berkaitan ilmu akidah yang perlu ditusuk masuk ke dalam hati dan tidak akan dicabut selama-lamanya. Jadi insya-Allah muka surat berapa? 6. Berapa lagi? 16, 15, 13 daripada bawah. Sampai belum ada kitab, boleh ambil kitab yang ada. Bagi-bagi. Pegang pun dapat manfaat, barakah insya-Allah. Muka surat 6, 13 baris daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Kelima qiyamuhu ta'ala binafsih. Sebab tu minta izin live sikit minta tolong tap screen banyak sikit supaya ramai boleh nampak insya-Allah. Share banyak-banyak. Jangan lupa follow siapa yang belum follow. Kat sini follow semua tak nampak je selalu. Follow insya-Allah. Mari sama-sama kita mendengar perkataan daripada kitab tauhid. Dan kita sudah berada pada muka surat yang ke-6, kitab Matan Faridah, Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid, 13 baris daripada bawah. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, yakni Syekh Ahmad Al-Faqani, sifat yang wajib diketahui, sifat yang wajib bagi Allah. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa dia? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Cuba cakap kat kawan sebelah, qiyamuhu ta'ala binafsih. Baru diingat. Kalau tak lupa je selalu. Ini teknik, orang kata motivasi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berdiri Allah dengan sendirinya. Ni kena dengar habis ni, jangan salah faham. Ada orang pandai salah faham, dia dengar kataan ni. Apa maksudnya? Dan tiada dikehendaki dengan demikian itu berbetul perdiriannya. Mana bukan maksud kita berdiri, bukan betul diri itu, bukan. Berdiri Allah dengan sendirinya bermaksud dan ketiadaan mereka yang menolongkan dia. Maksud mudah fahamnya adalah Allah tidak bergantung dengan makhluk. Bahkan makhluklah yang bergantung dengan Allah Ta'ala. Berdiri dengan sendiriannya, tidak ada pergantungan dengan mana-mana makhluk. Faham gitu? Ada orang kadang dia tak faham, dia saja guna ayat harfin berharfin. Sebab itu kita kena faham, bila memahamkan satu ayat, kena dipahamkan dengan perkataan para ulama, bukan faham dengan otak kita ataupun dengan orang yang tidak faham atau tidak belajar. Ini yang berlaku dalam debat. Kadang tak faham, bukan masalah dia apa, masalah salah faham dalam mengerti sesuatu istilah. Bila tak faham seistilah, dia tak akan jumpa titik persamaan. Memang tak settle lah. Faham tak cerita ni? Saya dah banyak kali ulang dah dekat surau masjid lain tentang perdebatan tu. Malam pula rasa nak tengok ulang tak? Tak payah. Dah faham tak? Dengar faham. Dengar faham tak? Tak payah ulang lah. Nak tengok balik dalam live. Tengok dalam TikTok nanti. Panjang cerita dia. Cuma saya nak tekankan, bila kita belajar ilmu tauhid sifat 20, kena belajar dengan guru yang betul.
Kalau salah guru, faham dia lain juga. Dia memang kena ditunjukkan dengan cara pemahaman yang tepat dan jelas. Sebab zaman sekarang kadang-kadang ada orang dia jenis baca je, dia tak belajar. Tahu cerita? Ada ramai sekarang ni. Dia baca teks, dia memahami tu melalui teks dan memahami mengikut fikiran dia. Macam Al-Quran. Al-Quran boleh faham sendiri. Boleh kita baca, terjemah, faham sendiri. Boleh. Al-Quran tak boleh. Al-Quran perlu difahami dengan kaedah yang ditunjukkan oleh para ulama muktabar. Kefahamannya mesti didasarkan dengan ulama, bukan dengan pemikiran golongan-golongan yang tidak ada ilmu. Ini sebut yang tidak ada ilmu. Sebab nak fahamkan sesuatu perkara dalam Al-Quran itu, nak memahamkan tafsir Al-Quran itu, sekurang-kurangnya para ulama kata 15 ilmu nak kena faham. Itu asas 15 ilmu. Bukan main baca terus terjemah gitu, tak. Nak faham tu kena ada 15 ilmu apa? Nahu, saraf, asbabun nuzul dan sebagainya, nasih wal mansukh dan sebagainya. Banyaklah. Itu tanya ustaz. Ustaz cerita tu panjang cerita dia. Saya ngajar tafsir tauhid tu, bab tafsir tu ustaz cerita. Jadi nak menunjukkan belajar kena betul kefahaman. Ni yang kita sebut ni. Jangan memahamkan qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah berdiri. Bukan. Maksudnya Allah tidak bergantung dengan makhluk. Okey, kali ulang ni. Tak faham juga, tak tahu. Okey, terus. Yang ni simple faham Mana seperti barang yang bersegera pada faham. Kita faham tu lah, senang. Memang kita faham berdiri sendiri ni, kalau dipasang pada orang berdikari nama dia. Tak, berdikari. Kan? Berdikari. Itu makhluk. Allah tak boleh kata berdikari. Allah tidak bergantung dengan makhluk. Terus faham pada akal kita. Dan hanya sungguhnya makna berdirinya Allah dengan sendirinya itu ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat yang menepati ia padanya. Allah tak perlu sesuatu yang menepati pada zatnya. Kita perlu. Kita memang kita ni makhluk. Contoh kulit. Perlu tak kulit? Perlu lah. Nak pada zat kita ni kena ada kulit. Tak ada kulit, bahaya hidup. Orang tengok takut. Betul? Jangan. Bukan manusia dah panggil. Betul? Macam tu. Kalau sakit kulit tu dah cerita, kulit ada juga tu. Ni yang tak ada kulit langsung, orang panggil apa? Undead. Tak tahu orang kata, orang budak-budak baru sekarang kata zombie ada kulit. Nak kata apa? Tak ada apa. Tapi Allah tak macam tu. Tak ada satu pun. Allah tidak memerlukan sesuatu menepati pada zatnya. Kalau menepati tu lemah, makhluk. Ada jirim, ada jisim, makhluk. Faham? Itu baru kulit, baju. Banyak kita ni banyak benda bertapal pada zat kita. Betul? Kalau kita sebut mana zat kita, cuba tunjuk. Mana zat kita? Mana zat kita? Tunjuk. Mana? Ni tangan. Mana? Ni dada. Mana zat kita? Tak tahu pula. Ya betul tak tahu. Mana zat? Ni lah, dia semua yang nampak ni zat lah. Zat tu empunya diri. Kena faham empunya diri. Sebab itu kalau pernah dengar macam apa, dia disebut amrun iktibari.
Pernah dengar kan? Dimasuk juga kau tu. Mana nak cerita? Faham tak? Amrun i'tibari maksudnya apa? Apa dia amrun i'tibari? Tak pernah dengar tak ni? La ilaha illallah. Dan debat tu ada cerita. Tapi sebenarnya bila debat ni bagus juga bagi kita ingat istilah amrun i'tibari. Sebenarnya itulah contohnya zat. Kita nak tunjuk zat, benda lain yang jumpa. Mana zat? Tak jumpa. Tapi amrun i'tibari pada pahaman kita faham. Kita tunjuk dia. Dia tu, dia lah orang tu. Tapi kalau tunjuk kat orang tu, kat mana? Kat ni, kat ni dah ada. Amrun i'tibari apa? Sesuatu perkara berlaku atau ada pada zihid, tapi tiada pada kharij. Tak faham tak? Nak tulis sikit. Semalam dah cerita dah. Boleh cerita sikit lagi boleh? InsyaAllah. Bagi faham lama-lama ulang ni yang dapat sungguh ni, InsyaAllah. Tu so follow. Okay. Amrun i'tibari. Okay. Amrun i'tibari. Zihid tidak pada kharij. Apa pula ni cerita kharij? Ni dua perkataan yang tak faham betul. Zihid dengan kharij. Ni biasa kalau kita belajar kitab, dalam kitab mana-mana kitab lah, biasa ni kita akan jumpa. Dan ni pun nanti saya tahu, tak pasti. Ada nanti kita akan jumpa juga. Dan kitab Mata Faridah istilahnya zihid dan kharij. Ataupun dalam risalah atau tauhid, saya lupa lah, atau kita nak tahu risalah atau tauhid. Okay, menyebutkan tentang amrun i'tibari, perkara yang ada atau berlaku pada zihid, tidak pada kharij. Zihid apa? Perkara berlaku pada akal fikiran ataupun dalam akal, dalam otak saja. Dalam tak tu zihid. Kalau guna perkataan zihid, jumpa mana-mana, tepi jalan ke apa, faham? Kan zihid tu maksudnya yang ada dalam akal fikiran atau dalam otak saja. Kharij daripada kharaja, apa? Keluar, benda yang luaran, reality. Okay, dapat? Jadi perkara yang ada berlaku pada zihid, tidak pada kharij, itu amrun i'tibari. Yang itu berlaku pada akal saja, tapi tak nampak kat luar. Macam tadi sebut zat, mana zat? Tunjuk. Kalau kita tunjuk mana-mana tu muka, tunjuk sini dahi, sini dada, dah tak jumpa. Mana zat? Pada akal tahu orang tu dia tu lah. Zat kita faham. Atau nak senang faham lagi, contoh yang lain, hadas, mengangkat hadas, contoh hadas. Apa dia? Mengangkat hadas kecil dengan besar. Dengan apa? Macam mana kita nak mengangkat hadas kecil? Dengan mengambil wudu. Pandai. Okey. Mengangkat hadas besar dengan mandi wajib. Betul? Tahu tak tahu ni, biar betul ni. Benda fardu ain ni. Nanti ustaz jelas lebih mendalam tentang hadas. Itu kena jumpa ustaz ni. Ustaz apa? Ngajar fikir. Cuma dalam kitab menyebutkan tentang amrun i'tibari pada perkara hadas. Ada. Maksudnya gini, mengangkat hadas. Contoh ambil, mengangkat hadas kecil dengan ambil wudu. Betul? Betul? Okey. Kalau saya sebut mengangkat hadas tu macam mana kita nak nampak? Boleh nampak? Sampai sini bertunjukkan mengangkat hadas tu nampak macam mana? Ambil wudu. Itu ambil wudu. Bukan cerita tentang hadas. Ni kita nak cerita hadas. Ambil wudu kita nampak lah, basuh tangan, basuh
anggota wudu kan, betul? Itu ambil wudu ni mengangkat hadas. Mengangkat hadas itu kembali pada mengambil wudu, faham tak? Secara khariji luar dia nampak ambil wudu, tapi terangkat hadas nampak tak? Tak nampak. Itulah nama amrul i'tibari. Tu je. Ya, tu je. Warna. Merah ada pada jisim. Zat merah warna lah. Dia wujud pada akal tapi berdiri pada zat. Tapi kita tengok tak, berdiri pada zat. Benda tu ada pada zat. Mungkin senang faham, tak kisah apa. Contoh gini, benda ada pada akal kita tapi tak dapat nak ditunjukkan pada luar ni. Itu je. Boleh lah, kalau faham tu boleh lah. Apakah pandang Ustaz tentang khatam nubuwah? Itu kan khatam nubuwah kan cop kenabian dan berada di tengah-tengah berikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khatam nubuwah adalah satu benda yang maklum dalam kitab-kitab dan maklum dalam sirah, maka ada. Dan dikatakan para ulama, segala perkara yang berdiri pada zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada keberkatan dan rahmah. Macam kita sebut Maulidur Rasul lah, nampak simple je, tapi sambutan itu adalah satu keberkatan dan rahmah. Apa sahaja yang berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berkat, ada rahmah. Dan ianya ada hadis, saya tak pasti adakah dia hadis sahih, tapi saya dengar dia hadis dhaif. Dia tak maudhu, dhaif, daripada Tirmizi atau Tarmizi atau bagi Turmuzi, boleh bagi tiga ni. Imam Turmuzi, biasa orang awam panggil Tirmizi kan, Imam Tarmizi, Tarmizi. Dia boleh baca dah berapa sirah. Jadi ada hadis tu yang cek balik, tapi ada dia kata apa, siapa yang melihat khatam nubuwah pada pagi akan diselamatkan sehingga petang. Siapa yang melihat awal bulan diselamatkan hingga ke akhir bulan. Siapa yang melihat pada awal tahun akan diselamatkan hingga ke akhir tahun. Mana tengok macam mana? Tengoklah khatam nubuwah tu ada apa. Dalam segitiga tu dia ada Allah wahdahu la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Muhammad abduhu wa rasuluh. Tu. Jadi para ulama ada sebagainya menggunakan bateri ni. Bateri tak? Bateri habis dia nak charge apa? Pakai yang direct je. Direct je. Okey. Direct sedap Okey. Ni lagi dahsyat. Tak guna ni awal-awal. Guna ni kanan tu Okey. Jadi bila kita fahami tentang perkara ni, dia ginilah perkara ni engkau tutup. Engkau dia ada engkau belakang tu. Cepat. Engkau tu. Habis tebal dia engkau nampak dia nak ikut je belakang. Okey. Jadi ceritanya ginilah, dia tak payah gaduh. Ni kata sebab dia kata ni imam ni daripada Mersing. Ustaz Mirul dia kata di kalangan orang perawatan Islam sedang berbala. Dia gini, benda ni nak guna, tak guna biar dia lah. Tapi ada dalam kitab. Jadi kalau kata tak nak guna biar dia. Tapi kalau guna boleh je, harus. Bukan benda wajib, sunat tak, harus. Macam sambutan Maulidur Rasul lah, harus. Tak payah gaduh. Betul? Faham? Benda tak payah gaduh.
Orang sekarang saja benda kecil macam ni amrul itibar. Tak payah gaduh, tak ada isu pun sebenarnya. Di isu dia ni sebab ada panjang isu dia, nak tahu? Faham tak? Ada tengok debat? Debat apa? Tak tahu debat. Dia tak ada isu pun sebenarnya. Dia nak kata kalau belajar Asy'ariyah ni pening kepala, dia nak sebut gitu. Satu lagi, kalau kita belajar cara Asy'ariyah wal Maturidiyah ni, dia nak kata ada kesalahan. Sedangkan tak ada salah faham dia salah faham. Orang lain tak salah faham. Orang belajar ada ilmu, dan itu pun adalah perkara khilaf, fardu kifayah. Fardu kifayah ni bukan usul. Itulah susah nak kata. Nantilah kita bahas panjang kemudian. Kata Abi lah ni, insya-Allah. Okey, sambung. Boleh sambung kan? Boleh? Ni boleh faham kan? Jadi kita nak berkaitan dengan apa yang kita sedang bincangkan, yang sedang kita bacakan ini. Kita tengok ni. Mana kata apa ni? Makna berdirinya Allah dengan sendirinya itu ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala pada zat yang menepati ia pada ni. Allah tak perlu satu yang menepati pada zat ni. Sebab itulah Contoh ada orang kata Allah duduk atas arash. Tak kena. Tak kena pada hukum akal, dan tak kena pada segala nas-nasara pun kita tengok tak kena. Kalau kata Allah di atas, mana ada perkara yang menepati pada Allah. Iaitu sifat makhluk, ada yang duduk ataupun dalam keadaan ada pada makhluk. Ada macam kita perlu pada tempat. Tempat tu kan makhluk. Allah tidak berhajat pada makhluk. Itu dia. Okay, faham situ. Dan ketiadaan berkehendak padanya atas. Seperti menepati segala arat. Ingat lagi tak? Perkataan arat, ain, arat. Ingat lagi tak? Sedang cerita tentang arat. Ingat. Apa dia sama dengan arat, sama dengan apa? Sifat. Pandai ni dengan jalan ni. Arat ni pasang pada makhluk, sifat pasang pada Allah Ta'ala. Menepati lagi, seperti menepati segala arat, sifat pada segala zat. Arat ni lain makhluk. Apa dia? Arat seperti panjang, pendek, putih, hitam, apa lagi? Depan, belakang. Itu arat, benda yang ada. Dia bukan sifat ni lain. Sifat ni dia tak ada pada makhluk. Arat ni sifat yang menepati pada zat yang berdisim. Dia punya. Kalau faham, arat adalah definisinya, kita faham iaitu sifat yang berdiri ataupun tempel pada zat yang berjisim. Contoh kita ni, yang semua pada badan kita ni, kita nampak arat lah. Sifat kita pakai baju warna merah, merah lah, merun kot, lebih kurang tu. Nampak? Tu cerita dia. Okey. Mana? Dan ketiadaan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Allah Ta'ala tidak berkehendak pada menjadikan dia Allah. Bahkan ia yang menjadikan segala perkara. Bahkan Allah lah yang menjadikan segala perkara. Okey, setakat ni boleh faham lagi apa kata kita. Sebab itu bila belajar surah 10, bila dah masuk tengah, dia dah macam seolah-olah kita macam itu ada kaitan dengan sebelum ni. Nampak? Dia akan ada berkaitan di antara satu sama lain. Batu orang kata belajar surah 10 ni tak susah. Yang susah sebab tak belajar. Tu cerita dia. Sifat 20 tak pernah susah, tapi cerita dia
kadang-kadang orang dia tak tahu cara nak faham. Sebab tu guru dah cerita guru. Nak faham tak dapat tidak, cari guru. Dan mustahil. Kita laju malam ni sebab dah biasa dah. Dah tahu istilah-istilah semua dah dapat dah itu kan. Jadi dia dah tak susah dah. Nampak laju kan? Sebab sebelum ni lekat dekat surah 4. 4 tu setahun lah. Yang ni nampak macam alhamdulillah ni dah macam lebih ya. Macam setahun 2 muka surat lah. Dulu setahun 1 muka surat. Dia naik lah. Darjat nampak. Bila dah pandai, dah naik darjat. Tu. Okay, sambung. Dan mustahil lawannya apa? Lawannya bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu berkehendaknya Allah kepada zat atau kepada yang menjadikan dia. Berterima tak? Tak berterima. Sebab itu disebut mustahil Allah berkehendak pada zat ataupun kepada menjadikan dia. Dan dalil, tu tak faham, masuk dalil. Okay, masuk dalil Dan dalil qiyamuhu ta'ala binafsi. Tambah qiyamuhu tu ta'ala binafsi. Itu bahawasanya. Yang ni kita macam biasa lah, apa dia? Formula. Bila masuk dalil, kita kembali pada formula. Yang lagi formula dia? Untungnya orang tahu formula ni. Sebab sedang ramai dia kata tak tahu. Okey. Mari kita pergi. Yang pertama apa dia? Cara dia. Yang pertama, jika dan letak terus di kemaka. Okey, mantap. Okey. Yang kedua kena tak apa? Tak apa. Sifat mustahil serta jika. Jika apa? Kita bicara tentang apa? Sifat apa? Tak. Sifat apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri Allah dengan sendirinya. Okey. Jadi jika lawan apa? Jika Allah Ta'ala, kalau dalam ni dia kalau kita biasalah, jika Allah tidak berdiri dengan sendirinya tu. Tapi yang ni diguna bahasa kitab ni, kita ambil dia punya lawan bakal kitab ni, boleh. Apa lawan yang kitab ni? Dia letak pada berkehendaknya kepada zat. Jika Allah berkehendak pada zat. Sebab pada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi ni, dia ada dua dalil. Sebab dia ada 2 perkara ataupun 2 sifat mustahil. Faham tak? Satu sifat mustahil yang ni berkehendak pada zat. Yang kedua iaitu jika Allah berkehendak kepada menjadikan dia. Betul? Ada 2 kat sini. Jadi kena faham, kita kena bela ni, tak boleh ambil dua, ambil satu dulu. Pada perkara ni, dia faham dia lain sikit sini, sebab tu kena belajar. Kalau kita main letak formula je tak belajar, tak jadi juga. Kena belajar juga. Okey, tak sini. Dan dalil qiyamuhu ta'ala binafsi, bahawa jika tiada berdiri ia dengan sendirinya, bahkan berkehendak ia kepada zat, nescaya maka adalah ia sifat. Boleh? Jika berkehendak pada zat adalah ia, maka ia sifat. Boleh dapat fikir. Kerana Allah Ta'ala berkehendak pada zat, Allah sifat, kena? Tak kena ni. Betul? Akal kita ni apa? Dengar tak baca. Dan keadaannya Allah Ta'ala sifat itu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu sifat. Mana sifat pula? Kita tahu bahawa Allah itu zat, sifat dan af'al.
maka akal kita kat sini kita tolak dah. Tak dapat terima dah yang pertama ni. Dah dalil dah lengkap dah sebenarnya. Mustahil Allah itu sifat. Nak tambah lagi lah, maka dia sifat. Lalu mustahil. Mustahil Allah sifat. Ni please ni. Ni kalau baca sendiri ni tak dapat lah dia kan. Dululah saya dulu pasal baca ni, benda tu masuk dia ni. Rupanya gini je cerita dia. Mana? Dan keadaannya ta'alanya Allah Ta'ala sifat itu mustahil. Kerana jika ada ia sifat, kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, nescaya tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani. Macam mana pula sifat tu ada sifat ma'ani? Macam tak kena tak? Sedangkan akan datang kita akan bicara tentang sifat ma'ani dan ma'nawiyah yang lagi akan datang. Dalam buku ni pun saya dah ringkaskan. Dan ni kita nak baca adalah benda sama. Semua kita baca kitab dulu Dan yang itu batin. Batin itu tertolak kerana menunjuk beberapa dalil atas bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ni bahas ni panjang sikit lah. Nak kata maka mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab Allah ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi mustahil. Jadi macam mana? Tertolaklah Allah itu zat. Sabitlah Allah bertertolaklah Allah itu sifat. Maka sabitlah Allah Ta'ala itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Tu sabit kat situ. Okey, ambil pula yang kedua. Atau ni dalil yang kedua. Okey. Jika berkehendak ia kepada yang menjadikan dia ni. Kalau yang kedua ni, jika Allah berkehendak pada menjadikan dia, maka tak boleh. Nescaya adalah ia baru. Kalau yang kedua ni bahas dia pada baru, maka ia baru. Kita bila baru je faham terus lah. Sampai sini cukup. Kalau orang awam sini cukup dah. Nak bahas macam tadi, jika Allah berada zat, maka ia sifat. Cukup dah kat situ. Maka kita tak dapat terima akal dah. Allah tak ada sifat. Macam tak dapat terima dah. Sebab kita belajar sekolah rendah sekalipun, Allah ada zat, sifat dan af'al. Jadi tertolak dah awal-awal. Budak kecil boleh dapat, tapi dia kena fikir lebih sikit lah. Tapi ini sebenarnya mudah ni. Okey, sama balik tengok ni. Jika berkehendak ia kepada menjadikan dia, nescaya adalah ia baharu. Dan iaitu mustahil. Mustahil Allah baru, kerana telah terdahulu wajib kidamnya. Sebab apa? Sebelum ni kita dah cerita dia mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab kita dah cerita semua ni Allah bersifat dengan kidam. Kidamnya apa dia? Apa maksud kidam? Kidam sedia. Sedia apa? Sedia ada. Apa maksud sedia ada? Boleh faham tak lah apa maksud sedia ada? Iaitu tiada permulaan. Apa isi ni tiada permulaan. Tak faham juga Ustaz? Tiada tarikh mula. Benda yang ada tarikh mula, benda baru. Tapi Allah tiada tarikh mula. Allah tidak ada titik awal atau permulaan dia tak ada. Allah Ta'ala sudah ada sejak azali, sejak masa belum dijadikan. Tiada permulaan. Tu je lah. Kalau ulang balik benda tu je. Faham kan? Kalau ulang benda tu je lah. Bunyi dah. Sikit je boleh? Sikit kena gerak boleh? Sikit je. Habis sikit je sampai sini ke 6.
Ni ke power ini. Hari ni settle satu sifat ni. Ini matai balik ni cerita. Jangan tersusi pasal ni. Mana dia? Maka iaitu mustahil kerana telah terdahulu wajib kidamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sabitlah berdirinya dengan sendiri. Sabitlah Allah Taala bersifat berdiri dengan sendirinya. Apabila sabit demikian itu, mustahillah lawannya iaitu berkendaknya Allah kepada zat atau kepada yang menjadikan dia. Ulang balik cerita dia. Ulang balik. Tapi setakat ni nampak dah lah. Nampak semua. Settle lah sifat yang kelima. Oh, mantap. Ini betul-betul faham. Kalau tanya dia jawab. Ni dah live pun sama. Kalau tanya dia jawab, ni betul-betul faham tak ni? Malam ni dia cerita kat isteri lah. Tengok masih minyak gitu. Boleh tak boleh? Ni betul-betul faham tak ni? Malam ni dia cerita kat isteri lah. Tengok masih minyak gitu. Boleh tak boleh?